Saya Ng Yi Seng, lebih dikenali sebagai Bos James, penerima anugerah Nona Men's Inspiring Award. Nama saya James Ng Yi Seng. Saya anak kedua dalam keluarga. Ayah saya dulu seorang mekanik. Mak saya seorang kerani dalam company. Selepas berkahwin, mereka fikir apa yang mereka perlu buat untuk pastikan rezeki terjamin pada masa depan. Itu sebab mereka mula buat bisnes motor. Apa yang buat saya bangga kepada keluarga saya adalah mereka buat semua yang boleh pastikan anak mereka masuk sehingga ke universiti. Dan selepas habis universiti, saya balik kepada bisnes motor. Dari sana saya fikir, bisnes motor pada masa tu memang susah nak cari profit. Sangat-sangat susah. Sebab margin dia terhad, sangat-sangat terhad. Market is open, staff pun kurang. So saya fikir, apa saya boleh buat untuk naikkan sales company? Awal-awal saya buat advertisement dekat online. Tapi selepas banyak duit habis, tak nampak result sangat. So saya fikir, adakah buat video, buat konten salah satu cara untuk naikkan nama? Baru saya start buat video. 2019. Perubahan yang baik saya boleh cakap adalah bisnes syukur, bisnes jadi sangat baik. Berbanding dengan dulu, I think sales sekarang 2-3 kali ganda. Dengan situasi ekonomi sekarang yang tak berapa baik, of course kami masih boleh survive. Itu perubahan dia lah yang baik. Yang tak baik, saya rasa kerana company makin berkembang, overhead makin tinggi. Staff kami daripada 6 orang sampai 40 orang. Banyak orang nampak macam senang lah sebab ramai pekerja kan. Tapi sebagai seorang bos, itu tanggungjawab untuk pastikan nafkah, rezeki keluarga masing-masing terjaga. Dan sekarang ekonomi kurang baik. Kedua adalah privacy. Whatever kita buat sekarang sebenarnya diperbesarkan semua orang. Tak kira you buat dengan betul, you buat betul semua orang okey. You buat yang salah, sekali saja namanya turun. Dan kadang-kadang silap orang lain kita yang kena. Kalau you tengok video-video awal saya dulu, bahasa Melayu saya seketul-seketul. Sebab tim saya akan ambil kertas, letak belakang kamera, saya baca. Tapi selepas sekian lama, saya cuba untuk cakap sebanyak yang boleh, bersembang, berkomunikasi dalam bahasa Melayu dengan tim saya, sehinggalah ada tahap bahasa Melayu saya hari ini. Tapi tujuan sebenar saya nak buat konten dalam bahasa Melayu, sebenarnya saya harap semua orang boleh faham. Bagi saya syukur sebagai anak Malaysia, kita berbilang kaum. Pelbagai agama, budaya, makanan pun banyak pilihan. Tapi kalau tak ada persefahaman yang baik, saling menghormati, saling memahami, susah kita nak hidup dalam satu bumbung. Itu sebab saya pilih untuk pakai bahasa Melayu. Tak ada salah faham, prasangka antara satu sama lain. Dulu saya fikir kalau boleh saya nak 1 juta followers. Time saya ada 400,000. Saya fikir, oh okey 1 juta followers sudah. Time 1 juta saya minta 3 juta. 3 juta dapat, saya fikir nak 5 juta. Kalau campur dengan Facebook, campur dengan Instagram, saya ada 7 juta. Tapi saya tanya diri saya, apa yang saya nak lagi pada tahap ini? Kalau nak banding benda mewah, benda banyak saya ada. Nak tim, saya pun okey. Followers pun ada. Tapi bagi saya, target sekarang adalah pastikan semua konten yang saya buat, semua benda yang saya buat boleh menjadi impak yang baik kepada semua. Sebab I try to make good contents untuk followers. Supaya at least benda-benda yang kita buat memberi nilai murni, pengajaran dan hidup orang lain jadi baik sebab kehadiran kita. Saya bandingkan hidup saya dengan ibu bapa saya ya. Ibu bapa saya tak berpelajaran tinggi. Mereka boleh sampai ke tahap sini saja. Tapi untuk kembangkan bisnes tu, mereka hadapi jalan buntu. Itu sebab mereka paksa saya balik untuk sambung bisnes tu. Sebab power is there only because the knowledge you have is just here.
Kita habis daripada universiti. Dan benda yang kita nampak berlainan. Ilmu itu yang membantu kita nampak apa yang kita nak pada masa depan. Kalau you tanya saya marketing, perlukah habis duit banyak-banyak untuk belajar cara yang betul? Saya rasa perlu. Kecuali you memang genius lah. Saya mengaku saya bukan genius. Saya mengaku bahawa trend sekarang makin hari makin berubah. Dan even fikiran umur yang sebaya, jantina yang berlainan, dari tempat yang berlainan, fikiran pun berlainan. Tapi apa yang kita boleh buat untuk naikkan pasaran? Kalau kita tak ada pengalaman macam tu, kenapa tak labur dekat seseorang atau dekat orang lain ataupun sekolah lain yang boleh ajar kita ilmu yang boleh membantu kita berjaya? Ada seorang senior pernah bagi tahu saya lah, semua benda yang kita buat ada baik dan buruk. Mungkin niat kita baik, mungkin outcome dia akan jadi buruk. Tapi kita tak sangka, kita tak harapkan benda tu jadi buruk. Tapi kadang-kadang Tuhan bagi cabaran itu kepada kita supaya kita faham apa kesilapan kita. Dan dari setiap kesilapan atau setiap kekurangan, apa yang kita boleh buat untuk perbaiki. Nak fokus kepada yang baik sahaja. Yang saya nak sampaikan dalam setiap video-video sumbangan, aksi-aksi yang saya buat, ceramah kepada universiti, sekolah. Saya rasa dalam rezeki kita, ada rezeki orang lain. Cara itu sangat penting. Kenapa saya bagi sumbangan dekat rumah anak yatim? Kenapa saya bagi sumbangan dekat rumah kasih sayang? Ataupun orang yang ditimpa kemalangan, ataupun ditimpa banjir. Saya harap niat saya adalah supaya hidup mereka jadi lebih senang, lebih dihargai. The world is always better when there's extra love. Untuk sekolah, kenapa saya rajin kongsi ilmu pengalaman saya? Sebab dulu semasa saya start bisnes, tak banyak orang sanggup ajar saya buat bisnes. Dunia bisnes is sangat kejam. Mungkin dia ada ilmu, mungkin dia hebat, mungkin dia Datuk, dia Datuk Seri, tapi dia tak sanggup kongsi dengan you cara dia berjaya. Dan you kena sedikit demi sedikit cari jalan sehingga you nampak ada harapan, tapi tiba-tiba harapan hilang. Saya jumpa beberapa orang yang hebat, yang sanggup berkongsi dengan saya, duduk santai minum teh dengan saya, tanya saya, apa masalah you, James? Apa masalah yang you hadapi dalam bisnes dan apa yang saya boleh bantu you? Mereka kongsi ilmu, kongsi pengalaman. Baru saya tahu ilmu yang menentukan berapa jauh kita boleh pergi. How far we can see is how far we can go. Saya bagi contoh. Kalau kita fikir benda bisnes kita boleh tahan selama 3 bulan saja, dan 3 bulan saja bisnes ini akan berjalan. Tapi orang lain ajar saya adalah 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun akan datang. Apa you akan buat kepada bisnes awak? Dan baru saya tahu, kepentingan sustainability, kepentingan critical thinking, kepentingan financial planning, and of course HR. Dan saya fikir, kalau saya begitu bertuah ada peluang begini, saya bersyukur. Tapi berapa orang yang ada peluang begini? Tak ada network, tak ada peluang, tak ada cara. Siapa nak tolong mereka? Dan saya fikir, okay, since sekolah start invite saya, university start panggil saya, college, vocational, saya fikir okey lah. Saya fikir tolong sebanyak yang boleh. Bukan kerana mereka malas, kerana saya sanggup tolong. Saya setuju bahawa content creator adalah salah satu jalan paling laju untuk cari duit. Tetapi, apa yang awak buat sebagai content creator? Apa yang awak sampaikan kepada publik? Kepada anak muda yang sedang tengok konten awak, apa nilai yang mereka akan dapat daripada awak? Ada customer yang datang kedai beli motor dengan saya, cakap dengan saya, James, anak saya umur 15 nak beli motor. Macam mana? Saya seorang businessman, saya nak cari wang juga. Okey, dia cakap bulan depan muat 16. Okey, nak beli, tapi nak beli Y-Suku. Budak 16 tahun. Kita dulu pakai bas pergi sekolah. RM1.50 naik bas. Mereka nak pakai Y-Suku. Dan dia cakap dengan saya, James, tolong cakap dengan anak saya,
saya sanggup belikan. Tapi you cakap dengan dia, jaga diri baik-baik, jangan pergi merempit, buat benda yang betul dekat sekolah, belajar baik-baik. Dan saya cakap benda yang sama kepada dia, saya cakap dengan dia. Saya ada buat satu spare key dekat tangan saya. Motor ni kalau ada masalah, kalau you buat hal dekat sekolah, saya bagi kunci ni kepada ayah awak, motor ni saya tarik balik. Masa tu saya fikir, budak tu senyum dan cakap, baik bos, baik. Itu ayah dia, saya bukan ayah dia. Tapi saya faham kepentingan sebagai seorang content creator, seorang influencer, seorang pempengaruh. Sebab apa yang kita buat menjadi contoh kepada generasi yang akan datang. Dan saya sangat-sangat berhati-hati. Saya harap sesiapa yang nak pakai jalan singkat ini, pakai dengan cara yang baik. Ilmu adalah sejenis senapang, pisau. Dia boleh tolong kita potong ikan, potong sayur untuk masak supaya perut kita penuh. Tapi pada masa yang sama, ilmu adalah satu pisau yang boleh bunuh orang. Kita boleh aniaya orang dengan cara yang terbaik. Pilihan. Ada satu ayat yang ayah saya kongsi dengan saya. Sejak dari kecil dia cakap dengan saya, if better is possible, good is not enough. Kalau lebih baik itu mungkin, setakat baik itu tak cukup. Dan saya kongsi ayat ini bukan sekadar jadi influencer. Saya kongsi ayat ini dalam apa jua situasi yang kita hadapi. Kalau kita kerja, atau kita ada dekat sekolah, kalau kita ada bisnes. Sebagai contoh dalam bisnes, kalau bulan ni sales boleh cecah 50,000. Jangan puas hati dengan 50,000 tu. Bulan depan try naik 55. Bulan lagi datang naik lagi 60. Sebab sedikit demi sedikit kita akan cuba untuk perbaiki kesilapan sedikit pun yang ada atas diri kita. Dan bila jangka masa jadi panjang, konsistensi yang kita ada dekat diri kita yang tarik kita jauh daripada orang yang dekat belakang kita. And that is how we succeed in life. Sedikit demi sedikit, improvements, and last, we'll reach the place we want to be. But with the motto and vision, kalau lebih baik itu mungkin, setakat baik itu tak cukup. A lot of people do contents for a living. I don't do contents for a living. I do things I like. Kenapa saya buat video-video review? Kalau berbanding dengan orang lain, video review saya, cara dia lain sangat dengan orang lain. Saya ada cara saya sendiri sebab I suka benda tu berdasarkan cara saya. Saya sangat-sangat minat motor, sangat-sangat minat kereta. Itu sebab saya buat macam tu. Kalau saya nak tukar konten saya satu hari nanti, saya harap ia berdasarkan minat saya. So mungkin saya suka makan, mungkin saya boleh buat konten berkaitan dengan makan-makan. Tapi saya tetap akan buat video-video inspirasi lah. Sebab to me, that's what built me. Saya ada kawan yang bagi tahu saya, yang lama tak jumpa lah, selepas 4-5 tahun, tiba-tiba dia DM saya dekat Instagram. Dia cakap, "You sangat berjaya sekarang." Dia cakap, "Okeylah, begitulah hidup." Dia cakap dengan saya, "Boleh ajar saya?" Saya cakap, "Ajar apa?" "You are different." I say, "I'm still the same person." 5 years ago, saya duduk dekat mamak sembang dengan you, cara saya. 5 years later, I duduk dekat mamak sembang dengan you, cara saya juga. Beza dia, satu ada contoh yang dah berjaya, satu tak ada. Tapi sama dia, minat dia tetap ada. Semua video yang saya buat, saya harap berdasarkan pengalaman yang saya ada, dengan minat, dan menjadi contoh yang baik kepada semua. Anugerah itu sangat penting. Terima kasih Nona bagi saya award ini. Saya bagi contoh macam dekat high school. Kita pergi sekolah, kita buat test paper, kita ambil result dapat A, B, C and D. Kita jadi motivated bila kita dapat B daripada C. Bila jadi A, kita jadi bangga apa yang kita buat dan kita fikir apa yang kita boleh buat dengan lebih baik. Award bagi saya, anugerah sangat-sangat penting. Ia macam iktiraf usaha saya dengan tim saya. Yang macam bagi tahu kita bahawa apa yang kita buat tu bermakna untuk semua. Bertahun-tahun kita buat, tapi ada orang nampak. Yang jadi motivasi untuk saya teruskan. Terima kasih. Saya harap semua orang yang dapat award ini pun happy macam saya
dan sama-sama kita maju jaya lagi.